الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Dihormati dan dikasihi musi majlis yang berhormat Ayat Saiful Azmi Syahidi Adul Masjid, Fadil Ustaz Aizi, pegawai agama daerah Mama, dan seluruh staf ataupun kakak tangan jabat agama yang hadir sama malam ini. Yang berbahagia pengawal Akademi Didik Ulama Amilin Doa Ustaz Ramdan Mahmud, pengurusi masjid serta seluruh ahli jabatan kuasa, imam-imam, bila-bila, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Saya sedar bahawa kuliah kemungkinan dah begitu banyak diadakan di masjid-masjid setelah diberikan keizinan melalui fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara. Hanya program yang kami susung bersama dengan Jabatan Agama sebagai satu saham untuk menyemarakkan perasaan cinta masyarakat rakyat negeri Terengganu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sirah perjalanan kehidupan Nabi begitu panjang, begitu luas, begitu menyeluruh, merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Kita nak tengok daripada sirah perjalanan Nabi dalam aspek apa? Ada belaka sama ada yang dilakukan oleh Nabi ataupun yang diajar dan diberitahu oleh Nabi. Sebab itulah kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang sifat-sifat keadaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca semalam dah habis dah. Tak habis dah baca. Caknanya sahabat Nabi pada diri Nabi itu sendiri. Diri Nabi itu sendiri dia ambil cakna dah. Janggut Nabi, ubang Nabi, muka Nabi, senyum Nabi, perjalanan Nabi, cara percakapan Nabi. Hak pada diri Nabi tu sahabat ambil cakna belaka. Allahu Akbar. Sebab itulah kalau kita nak kaji tentang Nabi ni tak cukup malam ni. Hanya malam ni tujuan kita nak menyemarakkan dalam diri rakyat negeri Terengganu ini ingat pada Nabi dan menghayati segala apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita ni berada di akhir zaman. Akhir zaman.
kita berada 1400 tahun jauh daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat Nabi, bukan zaman tabi'in, bukan zaman tabi'ut tabi'in. Jauh kita ni dengan zaman Nabi. Bila kita ni jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba kita bayang orang masak nasi. Ya Haji, orang masak nasi minyak, bau nasi minyak tu kok Allah semeropok sedap. Tapi orang hok bau kuat sekali wangi nasi minyak ni siapa dia? Hok tukang gula, tukang kucar. Bau kok Allah sedap dia kata nasi minyak ni kucar tu, sebab dia tukang kucar dekat sekali dengan nasi minyak tu. Kita ni duduk jauh daripada tempat orang tanam nasi minyak ni, tanuk nasi minyak ni. Bau sikit-sikit dah. Habis orang kau bau sedap nasi minyak ni. Tengok dah. Tengok dah nampak dah tak? Gitulah kita duduk zaman jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi pula zaman ni fitnah begitu banyak yang membuatkan ada orang tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kenal Nabi. Bukan setakat tak kenal Nabi, menjauhkan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala uji kita baru ni. Tak boleh mari masjid sebab Covid, SOP yang telah ditetapkan kerana penyakit bahaya, nak jaga nyawa. Islam aja wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campak dengan sebab diri kamu ke arah kebinasaan. Tuhan ajar kita supaya jangan menyebabkan kita ni mati. Jaga nyawa. Masjid semayang boleh semayang rumah. Tak? Puasa boleh puasa rumah. Nyawa tak boleh nak cari mana. Walaupun ada pandangan berbeza-beza, jawatan kuasa fatwa, mufti-mufti, pakar-pakar buat kajian sepakat, SOP dia baru ni nak kawal penyakit kerana vaksinasi tak berlaku molek lagi, tak boleh mari masjid. Masa tak boleh mari masjid semayang jemaah, tak boleh mari masjid buat kuliah, kita boleh beza dah diri kita ni letak mana. Kita sendirilah, termasuk saya tak kenal orang di sini. Kita ni berasa macam mana masa tu? Kemungkinan ada orang dia berasa ada benda, tak berasa benda. Sebab apa? Sebab sebelum orang sekat mari masjid, ia memang tak mari masjid dah. Dia tak rasa benda. Ke tak? Tak rasa benda. Tapi ada orang sampai menangis. Lagi-lagi ahli jemaah masjid yang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau kama qala. Ada orang lelaki yang hati dia memang terikat dengan masjid. Berbayang, terikat dengan masjid. Bila terikat dengan masjid, tiba-tiba tali dia ni kena kerat. Teringat umur. Saya pernah jumpa dengan orang seorang umur 70 lebih di ziarah dia. Dia kata nak menangis ustaz. Kita ni hak biasa pergi masjid dah boleh pergi masjid. Nangis rasa hang tengok. Kita hati kita duduk mana? Kita boleh beza dah tu hati kita duduk mana. Allah Ta'ala nak uji hati kita. Kalau masa tu hati kita berasa biasa je, maknanya hati kita ni tak terikat dengan masjid.
Tapi kalau hati kita ni merasa sedih sangat, nak pergi sangat, nangis, hati kita terikat dengan masjid. Dua jenis. Ada jenis yang ketiga, hak ni tak masuk buk ni. Hati dia tak terikat mana dengan masjid, tapi mulut jenis beru. Faham mulut beru? Marah korang warna masjid tak boleh buka lagi. Jabat agama ni, agama Islam ke agama kenapa ni? Sekat masjid ni. Marah pejabat agama. Mufti mana sarah mana ni, mufti makan gaji belaka. Kerajaan suruh tutup. Bukan mufti Islam ni. Duk ikhlas makan gaji. Hak jenis ni mulut beruh orang panggil. Mulut tak sekat, nak tunjuk nak pahala ni. Orang hak jenis ni mari apa? Ayah Haji, hak mulut bising ngah baru ni kalau tak boleh sembahyang masjid tu kok marah tu, pah masjid boleh buka dah, mari dah. Penuh dah masjid. Seimam hak ni kata masjid kita kena kecil. Dah maya Jumaat sampai tanah, sampai tangga. Lepas itu tak imam marah. Lepas boleh maya jemaah marah pula. Bila nak kuliah, bila nak pergi kuliah, nak buat senyap ke masjid ni. Pasar boleh, masjid tak boleh, marah. Pahala ni boleh kuliah. Hak bising, hak bising. Orang kuliah setiap malam ustaz mengajar, mari dengar. Ni jenis hak tiga. Hak jenis tiga ni kita masuk lah. Jenis ni jenis menyebar fitnah, melepar fitnah, membakar fitnah, memburukkan suasana. Nak beritahu inilah zaman yang penuh dengan fitnah. Dua perkara Nabi ajar, dan kita nak letak dua perkara ni dulu. Hak benda besar Nabi didik para sahabat dia. Yang pertama takwa, yang kedua perpaduan ummah. Kita ambil dua ni je malam ni. Hak lain banyak lagi. Nabi bila sampai di Madinah, Nabi bina masjid. Nabi menyatukan antara Aus dan Khazraj. Aus ni orang Arab, Khazraj orang Arab kok, tapi kabilah dia berbeza. Orang Arab balah teruk, balah berebut air je, perang, akak pedang. Balah pula bukan sehari, perang bertahun-tahun. Perang antara Aus dan Khazraj ni perang semua. Tiba-tiba datang Nabi Madinah, Nabi berjaya menyatukan antara Aus dan Khazraj di atas asas perpaduan Islam dan persaudaraan Islam, dengan menamakan mereka dengan namaran yang hebat, Ansar, mereka yang tolong agama. Lepas tu pula Nabi nak satukan orang Ansar dengan Muhajirin hak mari daripada Mekah ni, tinggal Mekah pergi ke Madinah. Siapa di Madinah, Nabi padukan, Nabi satukan antara Aus dan Khazraj, boleh duduk sama di Madinah. Nabi bina masyarakat Madinah dengan dua perkara besar. Dua perkara besar. Dan Allah Ta'ala ikat dua perkara ni dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ni yang pertama. Hei orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan kamu Islam, menyerah diri pada Allah. Tonggak yang pertama yang kita jadikan dalam kerajaan negeri Terengganu sendiri,
dan kita jadikan sebagai asas modul itqan insani yang dibuat oleh kerajaan negeri nak bina rakyat Terengganu ni takwa kepada Allah. Ni barang susah tuan-tuan, barang susah. Nak buat jalan susah-susah pun, cari tas, cari batu, cari belozak, cari keh, lepas tu bawa atas jalan kosong. Tu tak ya haji? Ada pitih lewat jalan, tak masalah. Kadang-kadang buat jalan zaman ni tak ramai orang lah. 5 orang beres dah boleh buat jalan lah. 5 orang nak apa dah buat jalan. Parik, buat banjir, korek buat lokang. Ada pitih cari lokang tekong, susung lokang molek, beres. Tapi nak bina masyarakat dengan takwa kepada Allah ni Allah. Ngepitih tak jadi. Wi pitih suruh takwa nah haji ambil 100,000 takwa pada Allah. Ni wi 1 juta wi takwa tak jadi. Silap-silap wi pitih kau banyak kau jahat. Nah. Nak bina takwa dalam diri masyarakat ni. Yang pertama kerana ada nafsu, ada syaitan. Yang keduanya ada musuh yang jahat di kalangan manusia yang sengaja nak merosakkan manusia macam dia. Saya dalam mesyuarat majlis membasmi dan membendung dadah 10 tahun negeri Terengganu ni, 10 tahun. Hampir 45,000 penagih dadah tegar negeri Terengganu saja. Haji. Orang masjid berapa ribu? Orang kampung masjid ni, Pekang masjid ada 40,000 orang. Tak apa, pengundi ke masjid 20-30,000. Pengundi ke masjid aja. 30? 23? Pengundi dom masjid 23. Maknanya kalau 23,000 pengundi dom masjid ni orang baik belaka, mari semua pengisap dadah tu duduk ke masjid 45,000, calon dia menang. Tahu? Dia calon dia nama apa pun daripada parti penagih dadah. Lawang kepada calon tuan-tuan, nak kira lah tuan-tuan pilih Ustaz Saiful, IR Saiful contoh 23,000 ni pakoh semua IR Saiful belaka, kalah pergi mengundi. Tidak mustahil akan datang ketua kampung menagih dadah, Tok Imam menagih dadah, Tok Bilal menagih dadah. Dah kalau ramai menagih dadah ni kita bimbang. Macam mana nak bina takwa pada Allah? Nak bina takwa ni, ittaqullah haqqa tuqatih. Bagaimana nak bina dalam jiwa satu masyarakat sebagaimana yang ada pada masyarakat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar tuan-tuan, Allah Ta'ala uji macam kita ni gak sebenarnya. Zaman Sayyidina Umar Allah Ta'ala uji 2 bersenda besar. Yang pertama Ta'un. Betapa ramai sahabat Nabi mati, dikatakan puluhan ribu sahabat Nabi mati, termasuk para tabi'in dan orang-orang yang soleh, kerana Ta'un. Yang kedua dipanggil Amur Ramadah, tahun kemarau. Tahun kemarau dak ujang ni. Kita pahit selu ke 12 malam bising dah. Ya, saya pun dah. Buka pahit ke 12 malam. Lekik kajang apa geni air selu marah dah. Tak apalah nak marah tu kan saya kata, tapi marah dah. Makna susah dah kita, susah. Makna susah. Bukan nak marah tak apalah marah pun. Tapi nak gambarkan susah dah. Air tak ada 2-3 hari, susah dah. Betul, susah dah. Zaman Sayyidina Umar duduk tengah padang pasir, nak borang air bukan senang.
Kat kita ni borang air mudah sikit. Korek situ pau tu biar air. Korek situ pau tu biar air. Hanya dalang tak dalang aja. Tahun Ramadah, tahun kemarau yang begitu lama membuatkan harga barang naik. Harga barang naik, harga barang ni. Oh. Covid nak buat wan ni, kadang-kadang besi lah ni 3 kali ganda besi tau. Orang kerja, orang hardware, orang kata belaka otokeh hardware kaya wan dia kata aku beli ke China. Mahal dah. Nak jual ke orang pula, mahal pula. Berat. Besi naik, barang-barang naik sebab suasana. Zaman Sayyidina Umar tu barang mahal. Ada seorang, ada 2 orang, mak dia dengan anak perempuan dia duduk dalam satu kemah, satu rumah dia. Sayyidina Umar berjalan waktu malam. Lain ni tak berjalan pun tak apa, boleh buat aduan ke Ya Muhammad. Jangan pula kata Ya Muhammad dah jalan pun zaman lain ni tak jalan apa. Jalan-jalan kan petakak dia orang kata nak pini orang. Dia tak boleh buat aduan melalui telefon je. Ya Muhammad, mana masalah ni sikit boleh selesai, tak salah gitu. Kadang-kadang orang kita ni dia tak kabur ke Ya Muhammad, dia sarah kedai kopi. Dia jenis tu. Dia pergi kedai kopi, warna lokang dok muai ni, bela nak pakai lokang ni. Dia bising kedai kopi je, dia tak kabur. Mesej sikit, ni warna lokang ni. Kadang-kadang Ya Muhammad bukan malaikat, tahu belaka. Mesej je kabur, ni masalah ni macam mana boleh selesai. Okey. Sikit je. Sikit je. Nak cerita. Ada 2 orang, mak dan anak perempuannya. Kebetulan malam tu Sayyidina Umar berjalan. Kerana suasana kemarau, susah rakyat dia. Jadi Sayyidina Umar turun nak tengok. Singgahlah di tepi satu kemah, satu rumah. Sayyidina Umar dengar mak dan anak perempuannya bercakap dalam rumah dia. Cakap. Mak dia kata, "Mak, harga susu sekarang mahal." Memanglah bila kemarau, susu kambing pun kering. Dia payah nak boleh. Harga susu pula bila jual mahal. Dia kata harga susu sekarang mahal. Kalau kita campur susu dengan air, dikaburkan anak buang dia. Mak ni, mak orang hak dok ngaji tinggi, dia cakap saja, dia mikir masa tu. Kan kata jahat dok. Dia mikir sikap masa tu. Sambil buang anak dia ataupun dia nak teh anak dia, mungkin lah. Dia nak teh anak dia. Dia kata apa salahnya mak dengan sebab susu mahal ni kita capur air. Bila capur air putih juga. Orang tak perasan capur air sebab zaman ni zaman susu mahal. Bila kita capur air jadi mahal. Bila kita dapat untung kita balik piti banyak. Mak dia kata kalau kita buat boleh tak? Dia kata, anak puan dia kata, "Mak polisi kerajaan Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin buat arahan tak boleh capur air dalam jual susu, tak boleh." Sayyidina Umar buat undang-undang lah, buat peraturan lah, tak boleh capur air dalam menjual susu, tak boleh. Saya mahu jual hak asli, original, susu kambing original, tak boleh capur hak air, tak boleh capur air. Mak dia pun kata lalu, mak dia kata, "Mak kalau kita capur, Amirul Mukminin Sayyidina Umar tak tahu." Bukan dia tahu, Sayyidina Umar dengar luar tu. Sayyidina Umar dengar luar. Dia kata Sayyidina Umar tak tahu kita capur pun. Anak puan dia cakap lalu. Anak puan dia kata, "Mak memang Sayyidina Umar Amirul Mukminin tak tahu, tapi Tuhan Sayyidina Umar tahu." Tengok tu.
Tuhan Saidina Umar tahu ni sifat takwa tu. Allah. Saidina Umar dengar macam tu, besok dia kabarkan anak lelaki dia 2 orang nama dia. Asim dengan Abdullah bin Umar, 2 orang anak lelaki dia. Dia panggil 2 orang anak lelaki dia. Dia kata, "Wang, ayah temu budak puang bagus malam. Nak suruh mu belakang nikah dengan dia. Mu salah seorang nikah dengan dia." Abdullah kata, "Ayah, kita nikah dah. Bini ada dah. Tak boleh." Sayyidina Umar kata, "Kalau ketemu Asim ni nikah nak puang tu. Pergi minta nikah. Daripada keturunan Asim inilah, daripada budak puang inilah lahirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umayyah yang terkenal keadilannya." Kita mau cerita keturunan dia tu, kita cerita bagaimana zaman Sayyidina Umar melahirkan masyarakat yang bertakwa pada Allah. Ni kita nak bina masyarakat kita takwa pada Allah macam mana? Ambil peranang hak Nabi buat ni nak didik anak-anak kita. Saya pergi ke mana-mana, saya kata tanggungjawab kita semua mak ayah kena tengok anak-anak kita. Pergi masjid mana-mana pun kita tengok hak 7 siri. Ayah haji berapa siri je? 7? 7, 6? 70 lebih? 60 lebih? Umur berapa? Ha? Biasa hanya sejik ni 6 siri, 7 siri. Hak muda sikit 5 siri. Ha? Hak muda-muda jarang, tapi sejik ni ramai sikit nampak muda malam ni. Tapi kalau kita pergi masjid-masjid lain, kau Allah nak cari orang muda payungnya weh. Ke orang tak beranak lah ni. Beranak, anak ada. Lepas tu kita kena beri nasihat ke anak-anak kita belaka. Biar datang rumah Allah. Sebelum tiba satu zaman kayak gini, kita tak boleh mari masjid dah. Ingat? Akan tiba pula satu zaman tak boleh mari masjid dah. Sebagaimana Allah Ta'ala tunjuk dah bibit-bibit suasana yang membuatkan kita tak boleh mari masjid. Kita tengok dah baru ni. Akan tiba di satu zaman kayak ni, tak boleh mari masjid terus dah. Tak boleh mari masjid terus, tengoklah kita. Masa boleh mari masjid ni kena pesankan anak kita. Mocik-mocik, pocik-pocik, jangan tinggal bini. Boleh bawa dah orang puang kita mari belajar, jangan tinggal rumah. Tok lelaki mari seorang. Ha. Kalau bini kita nak ikut jangan marah. Saya ikut-ikutlah kita ni, susah mak susah. Bawa dia mari masjid, pas garik dengar orang mengajar, isa balik, pas tu tidur. Ha. Bawa orang puang kita, malaikat dia uzur, malaikat cucu ataupun anak bini ramai, anak-anak ramai mu kecil rumah, tak boleh tinggal, bahaya. Tu lain lah. Bawa pesan ke anak-anak kita, masjid, mari belajar, mari menuntut ilmu, kelas-kelas ilmu ni, marilah. Sebelum Allah Ta'ala turun satu ujian, kelas ilmu tak ada di masjid, ilmu diangkat oleh Allah, para ulama dimatikan oleh Allah, masa tu masjid sunyi, tak boleh nak mari masjid. Sangat tiba zaman tu. Pesankan anak kita, beri nasihat lah. Termasuk anak puang kita, kalau ada masa program-program usrah, waktu kuliah duha, program muslimat khusus, marilah masjid, hidup masjid, kerana nak bina takwa dalam diri masyarakat kita. Dan yang terakhir, kita kena bina perpaduan dan penyatuan umat Islam. Hak balah sikit-sikit, menapa isu sekalipun tu, kalau boleh kita lupa-lupalah. Jangan main tebang nak bala semua kita ni. Musuh Islam tunggu masa je. Kita kena tengok
suasana musuh Islam ni buat kerja sungguh, ni dia boleh buat konsert dan dapat sokongan daripada kerajaan Arab Saudi buat konsert sehingga bulan Mac 2022. Mana Riyadh? Riyadh tu di mana? Di Arab Saudi. Tak ada lah sebuah negara yang sebelum ni pelaksanaan undang-undang Islam tak adanya jenayah. Jenayah dia tak banyak. Maksiat dia tidak tersebar, tidak terdedah. Walaupun ada maksiat, ada kejahatan, ada jenayah, tapi tidak tersebar. Hari ini konsert dia bukan buat sebulan, bukan buat 2 bulan. Pembukaan konsert di tanah Arab Saudi, tanah adanya Mekah, adanya Madinah, tempat kita buat ibadat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat konsert persediaan 750,000 yang hadir. 750,000 hadir. Tu baru mukadimah. Mana? Tanah Arab Saudi. Tempat orang pergi Mekah, dekat Mekah, dekat Madinah. Tu baru riak kayak gini, kau sikit. Kak sampai Mekah Madinah. Kau kotor, dunia ni kau kotor. Ni bahaya, takut kita, ya Allah. Maka umat Islam kena bersatu, jaga Islam. Hak balas sikit-sikit kita boleh lupa. Jangan main tebang nak balas sokmo kerja kita dah. Nak balas sokmo. Musuh Islam sepakat. Waktu kita baca satu ayat yang menceritakan Nabi ni menjadi contoh, Allah Ta'ala waktu turun dalam surah Ahzab. Surah Ahzab. Bagi nak menggambarkan musuh Islam di zaman Nabi sepakat lawan Islam. Pas kita orang Islam ni kerja nak balas sokmo. Pakat perhidup rumah Allah satu, gotong royong, pakat turun ramai-ramai, buat majlis agama turun ramai-ramai. Walaupun siapa yang menganjurkan program itu, kita buat kerjasama bagi menghidupkan Islam dan memajukan agama ini, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu sebagai ingatan untuk kita semua. Tidak ada lain melainkan untuk bawa kita semua ni menyemarakkan rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa nak contohi Nabi. InsyaAllah selepas semaya Isyak kita pakat selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya nak pupuk saya turun walaupun sedaerah aja satu ni. Tapi saya khabar dah ke pejabat agama, insya-Allah satu masjid saya jalan ni nak pupuk supaya orang mari masjid ni, nak erik mula mari masjid ni. Lama dah tinggal masjid, nak erik mula mari masjid. Saya kata tak apalah, saya beri RM1,000 masjid tu buat jamuan sikit supaya nak buat denok pakat mari, nak peringatkan Nabi dan nak peringat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pakat tolong belaka, pakat bantu sama melaksanakan tanggungjawab yang besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.